Assalamualaikum, saya Nur Sheila binti Jaya. Sepatutnya hari ini kita ada interview dan mock teaching tapi mungkin ada masalah connection. Jadi kita tak dapat nak lakukan interview dan mock teaching kita hari ini. Okey. Jadi saya boleh tunjukkan contoh saya mengajar um, untuk subjek account. Okey, kita pergi pada whiteboard. Hari ini saya nak tunjuk untuk tajuk syarikat berhad. Syarikat berhad adalah syarikat yang keluarkan modal kepada orang awam. Dia keluarkan modal kepada orang awam dengan tujuan untuk mengembangkan perniagaannya. Jadi modal ni tadi akan dibayar atau kita panggil bahasa pasarnya dibeli, dan mereka yang membeli modal ni akan menjadi pemegang share atau pemegang saham. Syarikat berhad akan bagi pulangan kepada pemegang share dalam bentuk dividen. Okey, general rule untuk pembayaran dividen ialah ada untung, adalah bayaran dividen. Tak ada untung, tak ada dividen. Share kita ada dua jenis. Satu, kita ada share keutamaan. Ni share utama. Satu lagi kita ada share biasa. Ciri-ciri penting share utama ialah kadar bayaran dividennya mesti tetap. Setiap tahun tak akan berubah. Okey? Jadi kalau 100,000 untuk bayaran dividen tahun tu, tahun akan datang pun hingga tahun bila-bila pun adalah kekal nilai dividen yang sama. Tunggakan ini maksudnya kalau tahun tu untung tak banyak untuk cover bayaran dividen, jadi bayaran yang tak cukup tu kita boleh brought forward atau bawa ke tahun depan. Okey. Share biasa dia memang berlawanan dengan share utama. Kalau share utama tetap, share biasa dia jadi kadar dividennya tak tetap, boleh berubah-ubah. Dan dia tak ada tunggakan. Okey, kalau dia ada dividen, adalah. Kalau tak ada, kosong, tak ada bayaran dividen. Tak perlu kita bawa ke depan ataupun brought forward ataupun tunggakan. Untuk pengiraan dividen, paling penting sekali kena cari dulu share utama. Okey, kita kena tahu berapa dividen share utama kita. Apa-apa bentuk soalan pun, tak kisah, awak tetap kena cari dulu share utama. Okey, ikut formula yang dibagi. Mana formulanya? Kat atas ni. Okey. Jadi dekat sini, formula share keutamaan ialah modal diterbitkan, kita darab dengan peratus dividen, kita darab dengan tempoh masa. Atau kita simplify, ringkaskan, nilai saham darab kadar dividen, darab dengan tempoh masa. Okey, nilai saham kita ambil yang mana? Kita ambil yang dalam bentuk ringgit Malaysia. Jangan ambil yang bentuk unit. Ini bentuk unit. Yang satu lagi ni bentuk ringgit Malaysia. Jadi nilai saham share utama ialah sebanyak 4 juta ringgit. Walaupun sama, tapi jangan tertukar. Darab dengan berapa kadar dividen dia? 8%. Jadi awak kena darab dengan 8%. Okey, tempoh masa dia. Okey, soalan ni tak ada bagi tempoh spesifik. Bila dia tak bagi tempoh spesifik, awak mesti anggap dia 12 bulan ataupun 1 tahun. Jadi tempoh masanya dekat sini ialah 12/12. Okey, 4 juta ringgit darab 8%, darab 12/12, awak akan dapat dividen share utama 320,000. Okey, maksudnya share utama awak kena bayar. Dividen yang kena bayar kepada share keutamaan awak ialah mesti sebanyak 320,000. Ini nilai yang fix, nilai yang tetap. Setiap tahun mesti pakai nilai ni. Tapi dia bergantung kepada keuntungan. Okey, maksud cikgu kat sini awak tengok dekat 2018. Keuntungan dia 750,000. Bila dia untung 750,000, ingat cikgu cakap tadi ada untung, ada dividen. Jadi ada untung. So kita kena bayar berapa dividen dia? Kita dah kira. Maksudnya segini, sekarang 320,000
dividen yang kita boleh bayar pada share utama. Untuk share biasa, cikgu selalu cakap dengan student, kita fikir dia sisa. Dia akan dapat sisa share utama. Masuk dekat sini, untung awak kena tolak dengan 320,000. Jadi 750,000, kita tolak dengan share utama 320,000, akan dapat 430,000 untuk share biasa. Okey, untuk tahun 2019, keuntungan cuma ada RM300,000 sahaja. Okey, tengok balance share utama, awak kena bayar fix RM320,000. Tapi untung tak cukup RM20,000. Tak apa, awak bayar semua nilai untung tu pada share utama dahulu. Utamakan share utama. Nama pun share keutamaan. Jadi RM300,000, bila awak tolak dengan RM300,000, awak langsung tak ada baki untuk bayar pada share biasa. Share biasa dapat telur ayam. Tapi ingat kat sini kita ada tunggakan RM20,000. Tunggakan, inilah yang kita panggil sebagai tunggakan dividen. Okey. Jadi pada tahun 2019 ada tunggakan sebanyak RM20,000. RM20,000 ni awak tak boleh bayar pada tahun 2019, awak kena bawa ke tahun 2020. Jadi awak ada tunggakan RM20,000 dan awak ada lagi satu dividen share utama sebanyak RM320,000. Kenapa RM320,000? Ingat kita dah kira setiap tahun mesti dapat RM320,000. Okey, tunggakan boleh ditambahkan tapi kadar dividen biasa semasa mesti kena masukkan juga. Jadi RM340,000. Okey, kita tengok tahun 2020 kita boleh bayar tak RM340,000 untuk share utama. Masalahnya tahun 2020 kita tak ada langsung untung. Ingat cikgu kata ada untung, ada dividen. Tak ada untung, tak ada dividen. Jadi dekat sini tak ada sebarang untung. So dekat share utama pun awak tak boleh nak bayar. Dapat telur ayam, share biasa pun tak boleh nak bayar. Dua-dua kosong. Jadi RM340,000 ni share utama sifatnya ialah boleh dibawa ke tahun akan datang. Jadi untuk RM380,000 ni kita akan bawa ke tahun 2021. Ni tunggakan dari tahun sebelum-sebelumnya. Berapa dividen tahun semasa? Keutamaan tetap kena bayar sebanyak RM320,000. Jadi tahun tu dia kena bayar sebanyak RM660,000. Jadi awak kena totalkan semua. Jadi share utama awak boleh tak bayar RM660,000? Tengok pada untung. Alhamdulillah lah untung 2021 awak ada untung. Jadi awak boleh bayar RM660,000. Kan? Settle dah tunggakan dan tahun semasa untuk 2021. Tapi untuk share biasa macam mana nak kira? Tolak saja keuntungan dengan RM660,000. Share biasa dia akan dapat sisa. Jadi hasil tolak tu adalah dapat RM40,000. Okey, inilah dia kita panggil sebagai dividen untuk share biasa. Okey, kesimpulannya share keutamaan nilainya tetap setiap tahun. Kalau untung tak dapat nak cover pembayaran dividen share keutamaan, nilai yang baki yang kita tak dapat nak cover tu kita boleh bawa ke tahun akan datang. Itu yang kita panggil sebagai tunggakan dividen. Okey, bawa lagi ke tahun akan datang kalau tak mampu nak bayar. Sehinggalah syarikat boleh bayar balik dividen tersebut. Untuk share biasa, jika dia ada untung yang banyak untuk cover share utama dan ada baki, barulah dia akan dapat. Sebab tu cikgu suka gunakan perkataan sisa. Kalau ada baki, ada sisa untuk dia. Kalau tak ada langsung baki, lepas tolak share keutamaan, dia dapat telur ayam. Okay? Itulah cara untuk kita kira share utama dan juga share biasa.